Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda yang mulia. Anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan mendengar satu kisah yang sangat istimewa. Kisah yang bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Tajuk program kita hari ini ialah Fadil dan Kotak Misteri, Kisah Jujur dan Amanah. Tema program pula ialah Akhlak dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber inspirasi ummah madani. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah? Baginda bersabda, "Aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Ini bermakna tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita adalah untuk mengajar manusia menjadi insan yang berakhlak. Kerana akhlaklah yang membezakan kita antara baik dan buruk, benar dan salah. Dalam dunia hari ini, sifat jujur dan amanah semakin sukar untuk dijaga. Kadang-kadang kita lihat orang menipu demi kepentingan sendiri, menyorok kebenaran untuk elak dimarahi, atau tidak menepati janji walaupun kecil. Namun, sifat jujur dan amanah inilah yang menjadi kunci keberkatan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri digelar Al-Amin, yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Bahkan sebelum baginda menjadi nabi, masyarakat Mekah sudah menganggap baginda sebagai orang yang paling jujur dan tidak pernah menipu. Mereka tahu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, maka itu adalah kebenaran. Anak-anak, cuba bayangkan kalau kita hidup dalam dunia tanpa kejujuran. Tiada siapa percaya antara satu sama lain. Kawan tak percaya kawan, guru tak percaya murid, ibu bapa tak percaya anak. Pasti hidup jadi susah, bukan? Sebab itulah kejujuran dan amanah sangat penting. Ia bukan hanya nilai dalam agama, tapi asas dalam semua hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendengar kisah tentang seorang murid yang bernama Fadil. Dia bukanlah murid yang luar biasa. Dia sama seperti kita semua. Dia suka bermain, dia suka ketawa, dan kadang-kadang takut apabila dia membuat sesuatu kesalahan. Namun, dalam satu peristiwa kecil di sekolah, dia belajar sesuatu yang sangat besar erti sebenar jujur dan amanah. Kisah Fadil ini akan membawa kita melalui pelbagai emosi, rasa ingin tahu, rasa bersalah, keberanian, dan akhirnya ketenangan apabila dia memilih untuk berkata benar. Di setiap bahagian kisah ini, kita akan berhenti seketika untuk merenung bagaimana tindakan Fadil mencerminkan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, saya mahu kamu mendengar kisah ini bukan sekadar dengan telinga, tetapi dengan hati. Sebab dalam setiap bab cerita ini ada nilai yang kita boleh jadikan untuk menjadi insan yang lebih baik. Kadang-kadang ujian datang dalam perkara kecil seperti menjaga kotak, menepati janji atau berkata benar. Tapi dari perkara kecil itulah lahirnya jiwa yang besar. Baiklah, mari kita mulakan kisah ini dengan membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kisah yang akan kita dengar selepas ini memberi cahaya dan kekuatan kepada hati kita untuk menjadi anak yang lebih jujur, amanah dan berakhlak mulia. Pagi itu, langit sekolah kelihatan cerah dan nyaman.
Burung-burung bertebangan sambil berkicau riang, seolah-olah turut menyambut kehadiran murid-murid sekolah kebangsaan Seri Harmoni. Di ruang lega sekolah, murid-murid beratur panjang menunggu loceng pertama. Suara Cikgu Hidayah, guru disiplin yang tegas tetapi penyayang, kedengaran memberi arahan. Barisan mesti lurus. Ingat, murid yang berdisiplin menunjukkan akhlak yang baik, katanya sambil tersenyum. Antara barisan murid tahun 5, berdirilah seorang budak lelaki yang bernama Fadil. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh semangat. Dia bukan murid yang paling cemerlang, tapi dia terkenal sebagai anak yang baik hati, suka membantu dan tidak suka menipu. Namun hari itu, tanpa dia sadari, satu ujian kecil akan datang mengetuk pintu hatinya. Selepas perhimpunan, kelas 5 amanah mula seperti biasa. Cikgu Sakinah, guru kelas mereka, membawa satu kotak misteri berwarna coklat ke depan kelas. Kotak itu sederhana besar, diikat dengan reben biru muda dan di atasnya tertulis perkataan, "Untuk yang paling amanah." Suasana kelas jadi senyap. Semua mata tertumpu kepada kotak itu. "Baik murid-murid," kata Cikgu Sakinah sambil tersenyum. "Cikgu nak jalankan satu aktiviti khas minggu ini. Kotak ini akan berada di dalam kelas selama seminggu. Siapa yang paling amanah akan dapat membuka kotak ini pada hari Jumaat nanti." Wah, kedengarannya suara murid-murid teruja. Cikgu menyambung, "Dalam kotak ini ada hadiah, tapi cikgu takkan beritahu apa. Cuma cikgu nak lihat, adakah kamu semua boleh menahan diri daripada menyentuhnya, membuka atau mengintai isinya." Murid-murid mula berbisik sesama sendiri. Ada yang yakin mereka boleh menahan diri, ada juga yang senyum-senyum penuh tanda tanya. Fadil hanya diam, tapi di hatinya ada sedikit rasa ingin tahu. Apa agaknya dalam kotak itu? Bisik hatinya. Hari-hari berlalu, kotak itu diletakkan di atas meja hujung kelas. Setiap kali murid tahun 5 amanah masuk ke dalam kelas, pandangan mereka pasti terarah ke situ. Reben biru itu berkilau bila terkena cahaya matahari, seolah-olah menggoda mereka untuk membukanya. Suatu hari, ketika waktu rehat, Fadil tertinggal di dalam kelas kerana belum siap menyalin latihan matematik. Rakan-rakannya semua keluar ke kantin. Dia hanya berkeseorangan diri. Tiba-tiba, angin dari luar meniup langsir dan reben kotak itu sedikit terlucut. Kotak itu bergoyang perlahan dan klik. Bunyi kecil kedengaran, seolah-olah kotak itu terbuka sedikit. Fadil terpaku. Dia memandang sekeliling dan tiada sesiapa. "Kalau aku tengok sikit je, bukan betul kan?" bisik hatinya. Tangannya mula bergerak perlahan, hampir menyentuh kotak itu. Anak-anak, di sinilah ujian sebenar bermula. Kadang-kadang ujian kejujuran datang bukan dalam bentuk besar, tetapi dalam saat-saat sunyi ketika tiada siapa melihat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras atau hartamu, tetapi Dia melihat kepada hatimu dan amalmu." Hadis riwayat Muslim. Ujian seperti yang dihadapi Fadil inilah yang menentukan sejauh mana hati kita jujur kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Baiklah, kembali kepada Fadil tadi. Dia menelan air liur, menahan degupan jantung yang semakin laju. Tangannya sudah hampir menyentuh reben biru itu. Tetapi tiba-tiba suara Cikgu Sakinah terngiang-ngiang di telinganya. "Siapa yang paling amanah, dialah yang akan dapat membuka kotak ini dengan cara yang betul." Fadil menarik semula tangannya perlahan-lahan. Dia duduk semula di kerusinya.
menarik nafas yang panjang. Dalam hati, dia berkata, "Tak, aku tak boleh buat begitu. Allah nampak walaupun orang lain tak nampak." Dia tunduk sebentar dan berbisik, "Ya Allah, tolong aku jadi anak yang amanah." Beberapa minit kemudian, kawan baiknya, Imran, masuk ke dalam kelas. Kau tak pergi rehat ke, Dil?" "Belum, aku nak siapkan latihan dulu," jawab Fadil. Imran memandang kotak itu. "Kotak tu menarik gila kan?" katanya sambil tersengih. Fadil senyum kecil. "Haa, tapi kita tak boleh buka, amanah cikgu." Imran tergelak. "Alah, tengok sikit pun tak apa kot." Namun, Fadil menggeleng. "Kalau tengok pun salah, Imran. Kita kena jujur walaupun cikgu tak nampak." Imran terdiam, wajahnya berubah serius. Dalam diam, dia kagum dengan kawan baiknya itu. "Anak-anak sekalian, apa yang Fadil buat nampak kecil, tapi sebenarnya besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila diberi amanah, dia khianati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa pentingnya sifat amanah. Orang yang menunaikan amanah sebenarnya sedang meniru akhlak Rasulullah SAW. Kerana baginda adalah contoh yang terbaik dalam menunaikan janji dan menjaga kepercayaan orang lain. Hari demi hari, murid-murid mula melupakan kotak itu. Namun, bagi Fadil, kotak itu seolah-olah menemani setiap kali dia masuk ke dalam kelas. Setiap kali dia memandangnya, dia teringat tentang amanah. Ia bukan sekadar kotak, tapi peringatan bahawa kejujuran sentiasa diuji, walaupun dalam perkara yang kita rasa kecil. Begitulah hari pertama dan hari kedua ujian amanah di sekolah. Fadil masih memegang teguh pada prinsipnya. Walaupun rasa ingin tahu sesekali menggoda hatinya, dia belum tahu ujian seterusnya akan jauh lebih besar daripada sekadar menahan diri daripada membuka kotak itu. Hari Jumaat akhirnya tiba. Udara pagi terasa segar dengan embun-embun masih melekat di daun-daun pokok. Murid-murid 5 amanah kelihatan bersemangat luar biasa hari itu, bukan kerana cuti hujung minggu hampir tiba, tetapi kerana hari ini rahsia kotak misteri itu akan terbongkar. Cikgu Sakinah melangkah masuk ke dalam kelasnya dengan senyuman yang lembut. Di tangannya ada sekeping nota kecil dan sebotol air mineral. Beliau meletakkan barang-barang itu di atas meja guru sebelum memandang seluruh kelas. "Anak-anak," katanya dengan lembut, "hari ini cikgu akan umumkan siapa yang paling amanah dan berhak untuk membuka kotak misteri ini." Suasana menjadi sunyi. Semua mata tertumpu padanya. Cikgu Sakinah menyambung, "Sebelum cikgu beritahu siapa, cikgu nak tanya dulu. Siapa antara kamu yang pernah terasa nak buka kotak ni?" Beberapa tangan kecil mula terangkat perlahan-lahan. Ada yang tersenyum malu, ada juga yang tunduk. Cikgu tersenyum. "Tak salah kalau kita ada rasa nak ingin tahu. Tapi yang penting, adakah kita mampu untuk menahan diri daripada berbuat sesuatu yang salah?" Fadil memandang ke depan. Jantungnya berdegup laju. Dia teringat kembali saat dia hampir membuka kotak itu. Dia tahu yang dia sedang diuji. Cikgu Sakinah memandang ke arahnya. "Fadil, boleh cikgu tanya, masa kamu seorang diri dalam kelas hari Sabtu tu, kamu buat apa?" Fadil terdiam seketika. Murid lain memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dengan nada perlahan tapi jujur, Fadil menjawab, Saya hampir buka kotak itu, cikgu. Tapi saya ingat amanah cikgu dan saya takut Allah nampak. Jadi saya tak jadi." Kelas senyap. Cikgu Sakinah tersenyum bangga. "Terima kasih, Fadil.
Itulah yang cikgu nak dengar, kejujuran. Beliau berjalan ke arah Fadil dan menepuk lembut bahunya. Anak-anak sekalian, lihatlah Fadil. Dia mungkin rasa dia buat perkara yang kecil, tetapi sebenarnya besar di sisi Allah. Inilah makna jujur dan amanah sebenar. Cikgu Sakinah memandang semula ke kotak misteri itu. Dan sekarang, cikgu ingin menjemput Fadil untuk membuka kotak ini. Seluruh kelas bertepuk tangan dengan gembira. Dengan perlahan, Fadil melangkah ke hadapan. Tangannya menggigil sedikit ketika dia menyentuh reben biru yang telah lama menunggu masa untuk dibuka. Dia membuka simpulan reben itu dengan hati-hati dan perlahan. Kemudian mengangkat penutup kotak itu. Di dalamnya bukan mainan, bukan juga gula-gula, dan bukan juga hadiah yang mahal. Yang ada hanyalah sebuah buku kecil berjudul Amanah Itu Cahaya Hati dan sekeping surat daripada Cikgu Sakinah. Fadil membaca surat itu kuat-kuat di hadapan kelas. Wahai murid yang amanah, hadiah sebenar bukan apa yang ada di dalam kotak, tetapi apa yang ada dalam hati yang jujur dan takut kepada Allah. Teruslah menjadi anak yang amanah, walau sekecil manapun ujian datang kepadamu. Kerana itulah sifat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Suasana dalam kelas hening seketika. Ada yang terharu, ada yang tersenyum bangga. Cikgu Sakinah menambah dengan suara yang lembut. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jujur dan amanah. Baginda digelar Al-Amin yang dipercayai. Jika kita mahu mencontohi baginda, kita mesti mulakan dengan hati yang bersih, berkata benar dan menunaikan janji. Fadil menggenggam buku kecil itu dengan erat. Dia terasa damai. Buku itu mungkin kecil, tapi maknanya sangat besar baginya. Anak-anak yang mendengar, ingatlah, kejujuran bukan hanya ketika orang lain melihat. Amanah bukan sekadar kata-kata. Ia adalah ujian antara kita dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fadil belajar bahawa dengan jujur dan amanah, dia bukan hanya mengembirakan cikgu, tetapi juga mendekatkan dirinya dengan sunnah Rasulullah SAW. Bab ini mengajar bahawa ganjaran terbesar bagi orang yang jujur bukanlah hadiah yang boleh dilihat, tetapi ketenangan hati dan kepercayaan yang diperoleh daripada orang sekeliling. Kejujuran dan amanah adalah dua nilai yang akan membentuk peribadi mulia dan membezakan seorang mukmin sejati daripada orang lain. Sebagaimana Fadil diuji dengan kotak misteri, kita juga diuji setiap hari, mungkin dengan tugasan sekolah, janji kepada ibu bapa, atau kejujuran ketika bermain. Apabila kita belajar untuk berkata benar, walaupun susah, itulah saat kita benar-benar mencontohi Rasulullah SAW, insan yang paling sempurna akhlaknya. Selepas kejadian itu, Fadil menjadi antara murid yang paling dihormati di kelas, bukan kerana dia membuka kotak misteri, tetapi kerana kejujurannya telah menyentuh hati semua orang. Sejak hari itu, Cikgu Sakinah sering menjadikan kisah Fadil sebagai contoh dalam kelas pendidikan Islam. Pada suatu petang, selepas waktu sekolah, Fadil dipanggil oleh guru Cikgu Sakinah ke bilik guru. Wajahnya sedikit gugup, namun dia melangkah perlahan dengan hati yang tenang. Fadil, kata Cikgu Sakinah sambil tersenyum, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Fadil keheranan. Untuk saya, cikgu. Cikgu Sakinah mengangguk dan menghulurkan sebuah sampul coklat. Ini bukan hadiah seperti dalam kotak dulu.
Tapi ini adalah sesuatu yang lebih berharga. Bukalah. Fadil membuka perlahan-lahan. Di dalamnya ada sekeping sijil kecil bertulis, Anugerah Murid Amanah dan Jujur Sekolah Kebangsaan Seri Hidayah. Dianugerahkan kepada Muhammad Fadil bin Ahmad. Fadil terdiam, matanya berkaca. Terima kasih, cikgu, katanya dengan suara yang perlahan. Cikgu Sakinah tersenyum dan menepuk bahunya. Cikgu nak kamu ingat, Fadil, nilai amanah ini bukan hanya untuk sekolah. Ia untuk seumur hidup. Bila kamu besar nanti, kamu akan berdepan banyak ujian wang, kawan dan tanggungjawab. Tapi kalau kamu pegang kuat pada kejujuran, insya Allah akan jaga kamu. Fadil mengangguk perlahan. Dia faham kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tapi pesanan yang akan membentuk dirinya sampai bila-bila. Pada keesokan harinya, Fadil pulang ke rumah dengan wajah gembira. Ibunya, Puan Aisyah, menjemput dia di pintu dengan senyuman. Macam mana sekolah hari ini, Fadil? Fadil tersenyum sambil menunjukkan sijilnya. Mak, cikgu bagi saya anugerah murid jujur dan amanah. Puan Aisyah tersenyum lebar. Masya Allah, tahniah anak mak. Ini rezeki dari Allah sebab Fadil jujur. Ayahnya yang baru pulang dari kerja turut menepuk bahu anaknya. Inilah nilai yang ayah nak kamu pegang. Rasulullah SAW digelar Al-Amin sebab baginda sentiasa amanah. Kalau Fadil nak jadi orang berjaya, ikutlah jejak langkah baginda. Fadil berasa sangat bahagia. Dia tak pernah sangka hanya kerana menahan diri daripada membuka kotak, dia dapat sesuatu yang lebih bermakna, kasih sayang, kepercayaan dan penghargaan. Anak-anak, ingatlah, kadang-kadang ujian paling kecil sebenarnya membawa hikmah paling besar. Kita mungkin rasa rugi bila tak dapat ganjaran segera, tapi di sisi Allah, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan dibalas. Seperti Fadil, hadiah sebenarnya bukanlah sijil itu, tetapi ketenangan hati dan kasih yang diterima daripada orang sekeliling. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berlaku jujur, maka dia akan ditulis sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Maknanya, setiap kali kita berkata benar dan menjaga amanah, kita sedang menulis nama kita di sisi Allah sebagai orang yang dipercayai. Bukankah itu hadiah yang paling hebat? Bab ini memperkukuhkan mesej utama cerita ini, bahawa kejujuran dan amanah bukan hanya membawa penghargaan manusia, tetapi juga menjadi sebab Allah mengangkat derajat seseorang. Kanak-kanak perlu memahami bahawa setiap perbuatan baik, walaupun kecil, mempunyai kesan besar dalam membentuk akhlak. Bila kita meniru sifat Rasulullah SAW yang amanah dan jujur, kita sebenarnya sedang mempraktikkan sunnah dalam kehidupan seharian. Contohnya, apabila guru memberi kerja rumah dan kita menyiapkannya tanpa meniru kawan. Apabila ibu suruh menjaga adik dan kita benar-benar jaga dengan sabar. Itu semua adalah tanda amanah. Selepas kejayaan itu, Fadil mula disayangi ramai. Dia sering membantu cikgu mengutip buku, menolong kawan yang tertinggal kerja dan tidak pernah mengambil barang orang lain tanpa izin. Cikgu Sakinah berkata kepadanya suatu hari, Fadil, kamu telah membuktikan bahawa orang yang amanah akan sentiasa dipercayai. Kalau semua murid jadi macam kamu, dunia ni akan jadi lebih tenang. Fadil tersenyum malu. Cikgu, saya cuma cuba ikut apa yang Rasulullah ajar. Cikgu menjawab, dan itulah yang terbaik yang kamu boleh buat. Fadil pulang ke rumah petang itu, duduk di beranda sambil memandang langit biru. Dalam hatinya, dia terfikir sesuatu. Kalau saya terus jujur,
mungkin Allah akan beri saya rezeki yang lebih besar daripada semua hadiah di dunia ini. Dia senyum kecil, dan disinilah dia mula memahami bahawa kejujuran bukan sekadar perbuatan, tetapi cara hidup yang membawa cahaya ke dalam hatinya. Beberapa minggu berlalu sejak kisah kotak misteri itu berakhir. Fadil kini lebih yakin dan disenangi oleh kawan-kawannya. Dia sering membantu sesiapa yang perlukan pertolongan. Namun, seperti biasa dalam kehidupan, setiap kebaikan akan diuji. Dan kali ini, ujian datang melalui sahabatnya sendiri, Amir. Amir ialah kawan baik Fadil sejak tahun 1. Mereka selalu makan bersama, belajar bersama, malah berkongsi bekal nasi goreng setiap kali waktu rehat. Tapi pada suatu hari, sesuatu berlaku yang membuatkan hati Fadil benar-benar teruji. Hari itu, murid-murid dikejutkan dengan kehilangan wang tabung kelas. Wang itu disimpan dalam sebuah tin kecil di atas meja guru. Hasil kutipan untuk membeli hadiah hari guru. Cikgu Sakinah memandang semua murid dengan wajah tenang, walaupun hatinya tentu risau. Anak-anak, cikgu percaya tiada siapa yang berniat jahat. Tapi cikgu perlu tahu siapa yang ambil duit tabung ini. Kita boleh selesaikan secara baik. Kelas senyap, masing-masing menundukkan kepala. Namun, tiba-tiba, seorang murid bangun dan berkata, "Cikgu, saya nampak Amir dekat dengan meja guru semalam." Amir terkejut, wajahnya berubah pucat. Saya cuma nak letak kertas, cikgu." Beberapa murid mula berbisik-bisik. Ada yang memandang Amir dengan curiga. Fadil yang duduk di sebelahnya terasa serba salah. Dia tahu Amir kawan baiknya, tapi dalam masa sama, dia juga tahu pentingnya kejujuran. Petang itu, selepas kelas tamat, Fadil mendekati Amir di tepi tangga sekolah. "Amir, betul ke kamu tak ambil duit tu?" tanya Amir dengan perlahan. Amir menggeleng laju, matanya berkaca. "Demi Allah Fadil, aku tak ambil. Tapi semua orang dah salah faham." Fadil menatap wajah sahabatnya itu. Dalam hatinya, dia tahu Amir tidak berbohong. Dia harus membantu sahabatnya untuk membuktikan kebenaran. Keesokan harinya, Fadil datang awal ke sekolah. Dia mahu mencari bukti. Ketika dia menyapu habuk di meja guru, dia perasan sesuatu yang berkilat di bawah rak buku. Dia tunduk dan menarik keluar tin tabung kelas yang jatuh terselit di bawah rak. Tutupnya terbuka sedikit, tapi duit di dalam masih lengkap. "Subhanallah," bisiknya perlahan. "Rupanya tabung ini jatuh, bukan dicuri." Tanpa berlengah, Fadil terus membawa tabung itu ke bilik guru dan menceritakan segalanya kepada Cikgu Sakinah. Cikgu tersenyum lega. "Alhamdulillah, cikgu tahu kamu akan jujur, Fadil. Terima kasih kerana selamatkan maruah kawan kamu." Ketika perhimpunan pagi, Cikgu Sakinah menjelaskan kepada semua murid bahawa tiada sesiapa mencuri wang tabung. Tabung itu hanya terjatuh. Amir menunduk, matanya merah. Selepas perhimpunan, dia berlari mendapatkan Fadil dan memeluknya dengan erat. "Terima kasih Fadil. Kalau bukan sebab kau, semua orang akan terus salah faham padaku." Fadil tersenyum lembut. "Tak apa Amir, kawan sejati takkan biarkan kawan dia dipersalahkan tanpa sebab." Anak-anak, dalam hidup ini, ujian tidak selalu datang dalam bentuk harta atau benda. Kadang-kadang, ujian itu datang dalam bentuk persahabatan dan kepercayaan. Fadil belajar bahawa mempertahankan kebenaran itu juga satu bentuk amanah. Dia boleh berdiam diri dan biar Amir dituduh, tetapi dia memilih untuk berusaha mencari kebenaran, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baginda sentiasa melindungi sahabatnya daripada fitnah dan menjaga maruah orang lain. Inilah contoh akhlak mulia
yang perlu kita teladani. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari bab ini, kita belajar bahawa yang pertama, persahabatan sejati di mana atas dasar kejujuran dan kasih sayang. Yang kedua, menegakkan kebenaran adalah tanda iman yang kuat. Dan yang ketiga, menjaga maruah orang lain sama pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Apabila kita membantu kawan dalam kesusahan dengan niat yang ikhlas, kita sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang penuh kasih dan belah insan. Sejak hari itu, Fadil dan Amir menjadi lebih rapat. Mereka berjanji untuk sentiasa jujur antara satu sama lain. Setiap kali ada murid yang bergaduh atau salah faham, Fadil selalu berkata, kita jangan terus hukum orang tanpa tahu cerita sebenar. Rasulullah ajar kita bersangka baik. Kata-kata itu menjadi pepatah kecil yang diingat seluruh kelas 5 amanah. Dan dari situ, mereka semua belajar bahawa akhlak mulia bukan hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan yang melindungi kebenaran dan menyebarkan kasih sayang. Hari demi hari berlalu, suasana di kelas 5 amanah semakin ceria. Setiap murid semakin bersemangat untuk belajar, bukan hanya kerana pelajaran, tetapi kerana kehadiran seorang guru yang luar biasa, Cikgu Sakinah. Cikgu Sakinah bukan sekadar mengajar, membaca dan menulis. Beliau mendidik dengan hati. Setiap kata-kata yang diucapkan olehnya bagaikan menembusi jiwa. Mengingatkan murid-murid bahawa ilmu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk menjadi insan yang berguna. Pada suatu pagi, sebelum kelas bermula, Cikgu Sakinah menulis di papan putih, ilmu tanpa akhlak ibarat pokok tanpa buah. Fadil membaca ayat itu dan terdiam seketika. Cikgu Sakinah menoleh sambil tersenyum. Anak-anak, cikgu nak tanya, apa maksud kata-kata ini? Beberapa murid mengangkat tangan. Maksudnya, kalau kita pandai tapi perangai tak baik, ilmu tu tak guna kan, cikgu? Jawab Hani, salah seorang murid yang periang. Betul Hani, balas Cikgu Sakinah dengan lembut. Ilmu hanya akan berkat bila kita gunakan untuk kebaikan. Rasulullah SAW juga mengajar kita agar menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas dan berakhlak baik. Semua murid mendengar dengan penuh perhatian. Fadil yang duduk di barisan hadapan mencatat setiap perkataan. Dalam hatinya, dia tahu kata-kata cikgunya itu amat bermakna. Hari itu, selepas waktu rehat, Cikgu Sakinah membawa mereka ke surau sekolah. Hari ini, cikgu tak nak ajar subjek akademik. Cikgu nak kita belajar tentang amanah, katanya. Semua murid duduk dalam bulatan di atas sejadah. Cikgu Sakinah membuka satu kisah yang diambil daripada sirah Rasulullah SAW. Suatu ketika dahulu, Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, iaitu orang yang sangat amanah. Orang Quraisy mempercayai baginda untuk menjaga barang-barang berharga walaupun mereka belum beriman. Itulah contoh kepercayaan yang datang daripada akhlak yang mulia. Beliau berhenti seketika, memandang wajah anak muridnya satu persatu. Anak-anak, kamu semua juga ada amanah. Amanah belajar, amanah solat, amanah menjaga kebersihan sekolah. Jangan pandang ingan. Kalau abaikan itu tanda kita belum benar-benar meniru akhlak Rasulullah. Murid-murid mengangguk perlahan. Fadil memandang lantai, memikirkan setiap tanggungjawab kecil yang selama ini dia anggap biasa. Seminggu kemudian, sekolah mereka mengadakan hari gotong royong perdana. Semua murid ditugaskan membersihkan kawasan tertentu. Cikgu Sakinah ditugaskan menguruskan kelas 5 amanah di bahagian taman sekolah. Setiap murid membawa penyapu, cangkul
dan plastik sampah. Namun, ketika semua sedang sibuk bekerja, tiba-tiba langit menjadi mendung. Angin bertiup kuat dan hujan turut lebat. Murid-murid mula berlari mencari tempat berteduh. Cikgu Sakinah menjerit kecil, "Anak-anak, hati-hati, jangan lari ke padang, petir boleh menyambar." Semua murid berkumpul di bawah bumbung kantin, basah kuyup. Tapi Fadil perasan ada 2 plastik sampah besar tertinggal di taman. "Cikgu, plastik tu akan hanyut ke longkang," katanya. Tanpa berfikir panjang, Fadil berlari ke arah taman sambil memeluk plastik sampah itu supaya tidak terbawa arus. Cikgu Sakinah menjerit, "Fadil, hati-hati." Akhirnya, Fadil kembali ke kantin, basah lencun, tapi tersenyum. "Saya tak nak usaha kita sia-sia, cikgu." Cikgu Sakinah tersenyum bangga. Inilah amanah anak-anak. Walau hujan, walau susah, kita jaga apa yang kita bertanggungjawabkan. Anak-anak, kisah tadi menunjukkan bahawa amanah bukan hanya tentang duit atau barang orang lain. Amanah juga bermaksud menjaga tugas, menjaga alam, dan menjaga keselamatan diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan tentang kepimpinannya." Maknanya, setiap orang sama ada guru, murid, atau ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang perlu dijaga. Bila kita amanah, dunia akan jadi lebih baik dan tenang. Cikgu Sakinah sering termenung. Setiap kali selesai mengajar, beliau tahu tugasnya bukan mudah. Mendidik anak-anak dengan ilmu adalah tanggungjawab besar yang akan ditanyakan di akhirat kelak. Dalam doanya setiap malam, beliau sering berkata, "Ya Allah, jadikan aku guru yang bukan hanya mengajar dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Jadikan anak-anak muridku insan yang beriman, berakhlak dan berguna kepada ummah." Doa itu menjadi sumber kekuatannya setiap kali menghadapi cabaran. Bab ini mengajar kita bahawa guru juga mempunyai amanah yang sangat besar. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak. Murid pula perlu menghormati dan mendoakan guru, kerana tanpa mereka, tiadalah kita menjadi insan yang berilmu. Cikgu Sakinah ialah lambang guru yang mencontohi akhlak Rasulullah SAW, penyabar, penyayang dan ikhlas. Akhlak inilah yang menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Selepas hari gotong royong, Cikgu Sakinah menulis satu nota kecil di papan kenyataan kelas. "Amanah kecil, pahala besar. Setiap usaha kamu dilihat oleh Allah." Fadil membaca nota itu sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia berjanji untuk terus berusaha menjadi murid yang amanah, seperti mana yang telah diajarkan oleh gurunya. Cikgu Sakinah memandangnya dari jauh dengan penuh kasih sayang. "Teruskan jadi contoh, Fadil. Dunia perlukan lebih ramai anak muda sepertimu." Dan disitulah bermulalah tekad Fadil untuk bukan sekadar menjadi murid yang baik, tetapi juga insan yang bermanfaat untuk orang lain, mengamalkan akhlak Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupannya. Hari itu, matahari petang menyinari halaman rumah Fadil. Angin lembut bertiup, membawa aroma nasi yang baru siap dimasak oleh ibu. Fadil duduk di meja belajar, membuka beg sekolah. Di dalamnya masih terselit sekeping surat kecil daripada Cikgu Sakinah. "Fadil, teruskan jadi anak yang jujur dan amanah. Allah sentiasa bersama orang yang benar." Fadil tersenyum, tetapi dalam senyuman itu ada rasa tanggungjawab yang besar. Dia teringat peristiwa kotak misteri itu, bagaimana dia hampir menyembunyikan kebenaran kerana takut. Malam itu, semasa makan malam, ayah bertanya dengan lembut, "Macam mana sekolah hari ini, Fadil?" "Baik, ayah." Tapi Fadil rasa Allah uji Fadil dengan kecil je, tapi besar maknanya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Ujian tu tanda Allah sayang. Bila kita pilih untuk jujur,
walaupun orang tak nampak, itu tanda iman kita hidup. Ibu pula menambah, Rasulullah SAW pun begitu. Baginda tak pernah menipu walaupun dalam perkara kecil. Sebab tu orang panggil Baginda Al-Amin, orang yang paling amanah. Malam tu, Fadil sujud lama dalam solatnya. Dia memohon supaya Allah kuatkan hatinya agar sentiasa memilih kebenaran walaupun sukar. Bab ini mengajar bahawa ujian kejujuran tidak berhenti di sekolah. Rumah juga tempat membentuk akhlak. Seorang anak yang jujur bukan hanya di hadapan guru, tapi juga dalam keluarga. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik baginda jujur dalam setiap keadaan. Seminggu kemudian, sekolah Fadil mengadakan pertandingan anak amanah sekolahku. Semua murid perlu melaksanakan tugasan kecil yang menunjukkan nilai kejujuran dan tanggungjawab. Cikgu Sakinah mengumumkan setiap kumpulan akan diberi tugasan rahsia. Ingat, kemenangan bukan pada markah tertinggi, tapi pada kejujuran kamu melaksanakan tugas. Fadil dan kumpulannya ditugaskan untuk menjaga peralatan sukan sekolah selama seminggu. Suatu hari, ketika semua sudah pulang, Fadil menyedari satu bola sepak baru hilang. Alamak, siapa yang ambil ni? Katanya cemas. Dia teringat semula pada waktu rehat tadi, Amir, kawannya, bermain dengan bola itu. Mungkin Amir terlupa memulangkannya. Keesokan harinya, Fadil mendekati Amir. Mir, kau ada ambil bola ke semalam? Amir tunduk. Ada. Aku nak pinjam sekejap, tapi takut nak bagi tahu cikgu. Fadil senyum. Tak apa, kita sama-sama pergi pulangkan ya. Mereka berdua ke bilik guru, memulangkan bola itu sambil mengaku kesilapan. Cikgu Sakinah tidak marah. Sebaliknya, beliau tersenyum bangga. Anak-anak, inilah amanah sebenar. Tak salah buat silap, tapi salah kalau tak berani mengaku. Seminggu kemudian, nama Fadil diumumkan sebagai anak amanah sekolahku. Dia terkejut, tetapi semua rakan bersorak gembira. Nilai amanah bukan hanya menjaga harta, tapi juga menjaga kepercayaan. Kejujuran dan keberanian mengaku kesilapan adalah bukti hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkiri. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa minggu kemudian, Cikgu Sakinah memanggil Fadil ke pejabat. Fadil, minggu depan kamu akan mewakili sekolah dalam pertandingan bercerita bertemakan akhlak dan sunnah Rasulullah. Cikgu nak kamu kongsi kisah kamu sendiri. Fadil terkejut. Kisah Fadil, cikgu? Ya, tentang kotak misteri itu. Tentang kejujuran kamu. Hari pertandingan telah pun tiba. Fadil berdiri di atas pentas dengan suara yang tenang tapi yakin. Di hadapan ramai orang, dia mula bercerita bukan kisah dongeng, tetapi pengalaman benar yang mengubah dirinya. Dulu, saya hampir berbohong kerana takut dimarahi. Tapi saya teringat satu hadis Rasulullah SAW. Hendaklah kamu berkata benar, kerana kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Setiap patah kata Fadil lahir dari hati yang ikhlas. Murid-murid dan guru yang mendengar, ramai yang terharu. Di akhir ucapannya, Fadil menutup dengan kata, kalau kita jujur, walau tiada siapa melihat, Allah tetap tahu, dan itu sudah cukup. Seketika, dewan bergema dengan tepukan gemuruh. Selepas pertandingan, Cikgu Sakinah mendekatinya. Fadil, kamu bukan sekadar bercerita, kamu menghidupkan akhlak Rasulullah dalam hati semua orang di sini. Fadil tersenyum. Dalam hatinya, dia tahu inilah hadiah terbesar. Bukan piala, tapi keyakinannya bahawa kejujuran itu kekal dan amanah itu indah. Bab ini membawa mesej utama cerita bahawa jujur dan amanah
bukan sekadar nilai moral, tetapi warisan sunnah Rasulullah SAW yang perlu diteruskan oleh setiap generasi muda. Kanak-kanak seperti Fadil menjadi contoh bahawa walaupun kecil, seseorang boleh memberi inspirasi besar kepada masyarakat. Anak-anak, maka kisah ini telah pun tiba ke penghujungnya. Kisah Fadil dan Kotak Misteri, kisah jujur dan amanah. Kisah ini menunjukkan bahawa kejujuran bukan hanya ketika diperhatikan, tetapi ketika tiada siapa yang melihat. Amanah bukan sekadar menjaga barang, tetapi menjaga maruah diri dan kepercayaan orang lain. Dengan menghayati akhlak Rasulullah SAW dalam berkata benar, menepati janji dan menunaikan amanah kita, bukan sahaja menjadi insan berakhlak, tetapi juga hamba Allah yang dicintai. Marilah kita akhiri program ini dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.